akan menulis ulasan yang baik ataupun bagaimanakah ciri-ciri ulasan yang baik. Mari kita lihat ya. Baiklah, antara ciri-ciri ulasan yang baik, yang pertama, menjawab soalan atau tugasan ulasan secara relevan dengan bahan. Maksudnya yang secara sesuai dengan bahan tersebut. Seterusnya, ada idea yang jelas dan ada isi tersirat, sekurang-kurangnya satu isi tersirat untuk ulasan yang baik. Seterusnya, kosakata yang sesuai, ejaan yang betul dan juga penanda wacana yang sesuai. Okey, hari ini cikgu akan memberi penekanan kepada idea yang jelas dan ada isi tersurat. Kerana cikgu dapati rata-rata murid menghadapi kesukaran untuk mendapat idea yang jelas, terutama untuk menulis sekurang-kurangnya satu isi tersirat. Oleh itu, hari ini Cikgu Iza akan bantu murid-murid untuk menulis ulasan ini dengan mudah menggunakan satu teknik yang akan Cikgu terangkan sebentar lagi. Sebelum itu, Cikgu Iza nak murid-murid tahu membezakan antara isi tersurat dan isi tersirat. Baiklah, mari kita lihat. Baiklah, isi tersurat merupakan apa-apa yang kamu nampak. Maksudnya apabila kamu mendapat kertas soalan, kamu baca, kamu lihat apa yang kamu nampak di situ, ada isi yang kamu nampak merupakan isi tersurat. Manakala isi tersirat pula merupakan apa-apa sahaja yang kamu fikirkan tentang kehendak soalan. Tersirat yang tak nampak dekat situ lah. Yang tersurat yang kamu nampak, maafkan saya, yang tersurat yang kamu nampak, yang tersirat yang kamu tak nampak tapi kamu fikirkan. Okey, seterusnya. Langkah menjawab soalan ulasan. Okey, pertamanya, apabila murid-murid dapat sahaja kertas soalan, murid-murid terus boleh menulis formula iaitu teknik Wizara. Teknik ini akan saya kongsikan sebentar lagi pada helaian kertas yang diberikan. Terpulanglah pada murid-murid untuk menulis di bahagian ruang kosong kertas soalan ataupun meminta lembaran lebih kepada guru masing-masing. Seterusnya, baca arahan, fahami soalan, garis kehendak soalan, teliti gambar, petikan bahan rangsangan atau bahan rangsangan yang diberikan, catat nota iaitu buat petak. Yang ini pun cikgu akan terangkan sebentar lagi, isi jawapan, kemudian salin semula jawapan yang telah diisi dalam petak-petak tersebut dan mesti menjawab dalam jangka masa yang diberikan iaitu 25 minit sahaja. Baiklah, seterusnya. Baiklah murid-murid, cikgu terangkan sedikit tentang teknik Wizara ini supaya murid-murid tahu apa tujuan cikgu perkenalkan teknik Wizara ini untuk murid-murid semua. Merupakan satu teknik untuk memudahkan murid-murid mengingat isi, satu teknik juga untuk memudahkan murid memilih isi yang sesuai, juga memudahkan murid menulis jawapan ulasan dengan yakin dan seterusnya membantu murid untuk sekurang-kurangnya lulus subjek Bahasa Melayu penulisan. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid dapat berikan tumpuan dan fokus kepada video yang akan cikgu tontonkan kepada murid-murid. Kalau ada pen dan kertas, boleh catatkan mana-mana isi yang murid-murid akan lihat sebentar lagi.
ilmu pengetahuan untuk masa hadapan, menyihatkan tubuh badan, menjaga kebersihan, memupuk nilai murni, memupuk perpaduan, menambah pendapatan, meningkatkan ekonomi negara, memupuk semangat cinta akan negara, menghindari diri daripada penyakit, menghilangkan tekanan perasaan, mematangkan fikiran, dapat berkomunikasi, membuat kuasa undang-undang. Baiklah, ini merupakan teknik wizara iaitu murid mengingat isi menggunakan gaya-gaya yang diberikan tadi. Baiklah, video ini saya sharekan linknya di bahagian chat atau bahagian ruangan sembang. Boleh selepas ini murid-murid boleh ulang tayang video ini untuk mengingat isi-isi menggunakan gaya yang diberikan. Baiklah, seterusnya. Okey, cikgu bacakan isi-isi tadi. 16 boleh menyalin 16 isi ini kerana sebentar lagi kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita menggunakan isi-isi ini. Okey? Yang pertama, menghargai masa. Yang kedua, mengisi masa lapang. Ketiga, menambah ilmu pengetahuan. Keempat, untuk masa hadapan. Kelima, menyihatkan tubuh badan. Keenam, menjaga kebersihan. 7, memupuk nilai murni. 8, memupuk perpaduan. 9, menambah pendapatan. 10, meningkatkan ekonomi negara. 11, memupuk semangat cinta akan negara. 12, menghindari diri daripada penyakit. 13, menghilangkan tekanan perasaan. 14, mematangkan fikiran. 15, dapat berkomunikasi. Dan yang ke-16, penguatkuasaan undang-undang. Baiklah, cikgu beri masa kepada murid-murid untuk menyalin teknik ini dahulu. Cikgu share semula. Tadi ada budak tolong present. Tadi macam mana? Share semula. Tadi ada murid buat present jadi tak dapat lah. Tak nampak di skrin. Tak nampak di skrin? Okey, Ya. maksudnya ulang kembali yang mana ya? Video tadi ke? Bukan yang cikgu suruh salin tu. Tak ada paparan di skrin sekarang. Okey, baik-baik. Saya share kembali ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Mat. Sama-sama. Okey, power. Teruskan. Berdebar saya tiba-tiba. Okey, saya sharekan semula. Okey, boleh nampak ke? Okey, dah nampak. Dah nampak balik. Okey. Okey, terima kasih ya. Okey, baiklah murid-murid, cikgu bagi masa untuk semua menyalin semula isi-isi.
Macam mana murid-murid? Semua dah siap salin ke? Dah. Bagus. Belum. Okey, tak apa kalau belum, cikgu masih berikan masa untuk menyalin. Salin dengan ejaan yang betul ya. Baik, cikgu. Cikgu, apa Ya. maksud dengan wizara tu? Masuk wizara. Okey. Kalau ikutkan Cikgu, kita apa maksud wizara tu tadi saya? wizara kalau ikutkan nama saya. Ya, saya. Okey. Selepas saya terangkan semua, nanti cikgu akan jawab soalan-soalan yang diberikan ya. Boleh? Okey. Termasuk soalan tadi, kenapa pilih teknik wizara? Dia punya apa? Nama teknik tersebut kan. Okey, nanti cikgu akan jawab di akhir PDP kita nanti. Okey, dah? Boleh saya teruskan tak? Dah. Belum. Boleh. Okey, yang mana belum, cikgu bagi masa sedikit lagi. Dah cikgu, boleh teruskan. Okey, mohon pada yang buka mic tolong tutup mic ya. Sebab terdapat gangguan suara ya. Terima kasih. Baiklah, seterusnya kalau murid-murid dah salin tadi, murid-murid tolong lihat nota murid-murid salin tadi. Cikgu akan buat ulangan kembali video teknik wizara tadi. Murid-murid boleh ikut bersama-sama dengan video ini menggunakan gaya dalam video ini. Menghadapi masa, mengisi masa lapang, menambah ilmu pengetahuan untuk masa hadapan, menyihatkan tubuh badan, menjaga kebersihan, mengukur nilai murni, mengukur perpaduan, menambah pendapatan, meningkatkan ekonomi negara, mengukur semangat cinta akan negara, menghindari diri daripada penyakit, menghilangkan tekanan perasaan, mematangkan fikiran, dapat berkomunikasi, menguat kuasa undang-undang POM. Okey, baiklah, kita teruskan. Okey. Tadi cikgu dah tunjukkan teknik wizara. Okey, jadi bagaimana pula cara untuk kita aplikasikan teknik ini untuk menulis ulasan? Baiklah. Okey. Cara aplikasi teknik wizara, di sini suka cikgu ingatkan kepada murid-murid semua, salah satu langkah tadi kalau murid-murid ingat kembali, salah satu langkah untuk menjawab soalan ulasan merupakan buat peta.
Inilah yang dikatakan buat peta. Boleh nampak kan peta di hadapan ini? Okey. Kalau lihat daripada paparan ini, peta ini mempunyai 3 warna, iaitu warna biru, hijau dan juga ungu. Cikgu warnakan supaya murid-murid dapat bezakan. Warna biru merupakan perenggan yang pertama, ayat-ayat yang berada pada perenggan yang pertama. Warna hijau merupakan ayat-ayat yang berada pada perenggan yang kedua dan juga warna ungu merupakan ayat-ayat yang berada dalam perenggan penutup, ya, iaitu perenggan yang ketiga. Baiklah. Saya harap murid-murid boleh bagi tumpuan dulu. Kejap lagi cikgu akan bagi masa untuk menyalin semula. Okey. Baiklah. Di sini saya gariskan, ya, bergantung kepada soalan. Ya. Apa yang murid-murid lihat. Okey. Adakah petikan, gambar rajah. Okey. Berikut saya suka kalau dalam kelas saya suka cakapkan pada murid-murid semua macam ni. Dot 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 berikut menunjukkan tentang dot dot dot. Apa dia? Dot 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 tu maksudnya murid kena isi jawapan lah. Okey. Seterusnya dot 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 merupakan dot 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 dan dot dot dot. Di sini dan ada dua kan saya buat gariskan. Tapi terpulang kepada murid-murid boleh letak 2, 3 ataupun 4 bergantung kepada soalan yang diberikan. Sekadar 4 sajalah, janganlah lebih. Okey. Seterusnya, untuk perenggan yang kedua, dimulakan dengan penanda wacana. Okey. Kemudian kita isi tersurat, kata hubung. Kemudian sebab kenapa isi ataupun alasan ini merupakan isi tersirat di sini. Isi tersirat tadi adalah isi-isi yang murid-murid boleh pilih melalui teknik wizara tadi. Murid-murid boleh pilih mana yang sesuai untuk dimasukkan di dalam petak-petak ini. Baiklah, saya bacakan. Antaranya kita mestilah apa? Dot 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 untuk dot dot dot. Selain itu, kita perlulah dot 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 supaya apa? Okey. Seterusnya, kita hendaklah dot 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 agar apa? Kemudian, kita haruslah dot 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 kerana apa? Kesimpulannya, kita mestilah apa? Okey, saya tak nampak pula bawah tu. Untuk apa? Okey. Okey, baiklah. Saya bagi masa untuk murid-murid menyalin petak ini. Baiklah, warna tersebut mewakili perenggan-perenggan. Jadi terdapat 3 warna. Jadi Cikgu Wiza lebih mudah meminta murid-murid untuk menulis dalam 3 perenggan sahaja. Okay. Jadi terdapat perenggan pertama iaitu pendahuluan, kemudian perenggan kedua berkaitan dengan isi dan yang ketiga iaitu penutup. Okey, murid-murid dah siap salin ke? Dah. Dah. Ada lagi yang belum salin? Dah. Okey, murid-murid boleh lihat pada perenggan pertama merupakan penerangan tentang tajuk dan pengelalan tentang kehendak soalan. Okey.
Kejap lagi kita akan lihat macam mana cara aplikasi. Bila kita lihat soalan, kita boleh aplikasikan teknik ini dalam petak yang disediakan. Baiklah, cikgu harap murid-murid sudah dapat menyalin paparan yang cikgu bagi. Yang mana yang tidak sempat, nanti cikgu akan berikan pautan di Facebook cikgu. Okey, seterusnya. Kenapa? Tiba-tiba dia tak bergerak. Sekejap tiba-tiba dia tak bergerak pula. Okey. Ini merupakan contoh soalan ulasan. Saya bacakan. Gambar di bawah menunjukkan gambar aktiviti membaca. Tulis ulasan tentang faedah-faedah membaca dalam bentuk ulasan. Panjang ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Baiklah, bila dah dapat soalan, okey, mesti kita tengok langkah-langkahnya. Yang pertama, dapat sahaja kertas soalan, terus tulis formula teknik Wizara tadi. Okey, pada kertas soalan, di bahagian soalan. Jangan tulis pula di bahagian ruangan jawapan ya. Jangan tulis di bahagian ruangan jawapan. Tulis di bahagian ruangan soalan yang kosong. Okey, ataupun helaian lebihan. Okey, seterusnya. Okey, baca arahan. Kemudian fahami soalan. Garis kehendak soalan. Okey, dah baca tadi kan? Jadi kita sambil kita baca, kita faham soalan tersebut dan garis apa kehendak soalan. Seterusnya, teliti gambar, petikan atau bahan rangsangan yang diberikan. Baik, kalau macam ini kita diberikan gambar. Jadi teliti gambar yang diberikan. Catat nota. Okey, catat nota ni buat petak. Buat petak ni macam petak tadilah yang saya ajarkan tadi, yang ada warna biru, warna hijau, warna ungu. Okey. Seterusnya, isi jawapan dalam petak tersebut. Kemudian salin semula jawapan. Sebenarnya bila kita dah biasa buat, sekejap je kita menulis dalam petak tu dan kita akan isi kembali di ruangan jawapan dengan pantas. Kemudian mesti cuba menjawab dalam masa 25 minit sahaja. Baiklah. Cikgu berikan contoh. Okey. Ini adalah lembaran kertas soalan yang kosong. Maksudnya yang murid-murid belum conteng apa-apa lagi. Murid-murid dapat, jadi murid-murid baca. Okey, murid dapat kan? Okey. Tadi tengok langkah yang pertama, tulis formula. Murid tulis terus formula ni mengikut gaya tadi. Bila murid menggayakan, murid akan ingat. Okey. Jadi murid sambil menggayakan, murid ingat, tulis. Okey, semua 16 isi tu murid dah tulis. Kemudian murid baca soalan. Bila kamu dah baca soalan, kamu fahami soalan, kamu garis kehendak soalan. Okey, garis. Garis gambar di bawah menunjukkan tentang aktiviti membaca. Okey, saya dah gariskan siap-siap lah ya. Saya tolong gariskan untuk murid-murid. Okey, jadi tulis ulasan tentang faedah-faedah membaca dalam bentuk perenggan. Okey, panjang ulasan kamu hendaklah 50 hingga 80 patah perkataan. Seterusnya, teliti gambar. Okey, catat nota atau buat petak. Okey, terus buat petak. Okey, dah buat petak. Isi jawapan. Okey, baiklah, isi jawapan. Tadi gambar, masukkan. Gambar berikut menunjukkan tentang apa? Apa yang kamu nampak dekat depan ni? Aktiviti membaca. Masukkan aktiviti membaca. Okey. Dia nak kamu tulis ulasan tentang faedah-faedah membaca. Jadi tuliskan dekat
perenggan yang pertama juga, faedah-faedah membaca merupakan apa? Okey, mari kita pilih. Apakah faedah-faedah membaca dalam 16 isi ini? Okey. Menghargai masa, sesuai tak? Kalau agak-agak tak sesuai, tak perlu. Pilih yang sesuai dan yang kamu faham. Okey, seterusnya. Mengisi masa lapang. Okey, sesuai. Gariskan. Menambah ilmu pengetahuan. Sesuai. Gariskan. Okey. Ataupun kamu boleh tik dekat tepi ni. Untuk masa hadapan. Sesuai tak? Okey. Faedah membaca untuk masa hadapan. Okey, tak sesuai, tak perlu. Faedah membaca dapat menyihatkan tubuh badan. Betul ke? Tak sesuai. Faedah membaca dapat menjaga kebersihan. Tak sesuai. Okey. Faedah membaca dapat memupuk nilai murni. Betul? Okey, betul. Faedah membaca dapat memupuk perpaduan. Boleh ke? Okey, kalau agak-agak tak tepat, jangan pilih. Okey, seterusnya dapat menambah pendapatan. Macam tak sesuai. Okey, dapat meningkatkan ekonomi negara. Pun tidak sesuai. Memupuk cinta akan negara. Adakah faedah membaca dapat memupuk cinta akan negara? Okey. Seterusnya, menghindari diri daripada penyakit. Bila kamu baca, kamu dapat menghindari diri daripada penyakit. Kurang sesuai. Seterusnya, menghilangkan tekanan perasaan. Betul, dapat menghilangkan tekanan perasaan. Kemudian dapat mematangkan fikiran. Betul? Betul. Dengan membaca dapat mematangkan fikiran. Seterusnya, dapat berkomunikasi. Okey. Dan penguatkuasaan undang-undang. Tak tepat. Jadi dalam 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kamu pilih 4 sahaja untuk masukkan dalam isi ini. Dan ingin saya ingatkan kalau dapat 4, masukkan 4. Kalau sekurang-kurangnya 1 isi tersirat. Okey. Seterusnya. Okey. Jadi mari bantu cikgu untuk sama-sama kita masukkan isi-isi yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Okey, gambar berikut menunjukkan tentang aktiviti membaca. Jadi, jawab berdasarkan soalan yang diberikan. Okey, faedah-faedah membaca merupakan mengisi masa lapang. Kita ambil balik isi tadi kita masukkan. Menambah ilmu pengetahuan, memupuk nilai murni dan mematangkan fikiran. Seterusnya, penanda wacana. Murid-murid perlu ingatlah penanda wacana ini. Antaranya kita mestilah isi tersurat. Apa yang kamu nampak tadi? Aktiviti membaca. Jadi kita mestilah buat apa? Kita mestilah membaca. Okey, jadi selain itu kita perlulah buat apa juga? Membaca. Okey, seterusnya kita hendaklah isi saja isi tersurat dengan jawapan yang bersesuaian. Okey. Okey. Jadi, yang ni tengok betul-betul macam mana. Antaranya kita mestilah membaca untuk merupakan kata hubung. Kemudian seterusnya, okey, teknik wizara tadi kita ambil balik. Okey, untuk mengisi masa lapang. Okey, seterusnya. Selain itu, kita perlulah membaca supaya dapat menambah ilmu pengetahuan. Seterusnya, kita hendaklah membaca agar dapat memupuk nilai murni seperti rajin membaca. Okey, kalau murid-murid dapat lihat pada ayat yang ketiga, perenggan yang kedua, ya, di sini. Okey, cikgu ada tambahkan dapat memupuk nilai murni seperti rajin membaca. Cikgu tambahkan untuk menjadikan ayat ini lebih gramatis dan nilai murni yang paling mudah untuk murid-murid semua ingat adalah rajin. Okey, jadi bila murid-murid memilih isi memupuk nilai murni, cikgu sarankan murid-murid untuk tulis dapat memupuk nilai murni seperti rajin apa, bergantung kepada soalan. Ini rajin membaca, jadi kena buat
ini soalan dia berkaitan dengan membaca. Jadi buatlah dapat memupuk nilai murni seperti rajin membaca. Okey. Jadi ayat itu akan jadi lebih gramatis. Seterusnya, kemudian kita haruslah membaca kerana dapat mematangkan fikiran. Kesimpulannya, kesimpulan ini bergantung kepada murid-murid sebenarnya. Okay, tapi cikgu selalunya mengingatkan murid-murid cikgu untuk mengingat beberapa ayat untuk di bahagian kesimpulan ini seperti untuk melahirkan insan yang cemerlang dalam pelbagai aspek. Selain itu, cikgu juga mengingatkan murid-murid ayat yang satu lagi iaitu mengamalkan amalan membaca ini untuk melahirkan insan yang insan yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Jadi jawapan ini umum, selalunya sesuai untuk kebanyakan soalan ulasan. Okay. Seterusnya, saya nak ingatkan pada murid-murid, murid-murid boleh pilih mana-mana sahaja isi yang bertepatan di dalam teknik wizara tadi, tetapi mesti pilih isi yang senang nak tulis, senang nak faham. Maksudnya jangan ambil isi yang murid-murid rasa ragu-ragu, tak faham apa benda ni nak tulis. Jangan. Okay? Jangan ambil risiko menulis sesuatu yang murid tak tahu. Okay? Boleh? Okay, seterusnya. Sebab ini adalah cara mudah. Jadi murid pilih yang mudah, yang murid faham, yang murid tahu, yang berkaitan sesuai dengan soalan yang diberikan. Baiklah, bila murid dah tulis, dah pilih tadi. Okay, sekejap. Jadi, bagaimanakah bentuk ulasan lengkap yang murid akan dapat tulis? Yang ini petak murid dah buat tadi, jadi murid perlu salin kembali. Okay. Gambar berikut menunjukkan tentang aktiviti membaca. Faedah-faedah membaca merupakan mengisi masa lapang, menambah ilmu pengetahuan, memupuk nilai murni dan mematangkan fikiran. Antaranya, kita mestilah membaca untuk mengisi masa lapang. Okay, satu dah isi tersirat. Selain itu, kita perlulah membaca supaya dapat menambah ilmu pengetahuan. Seterusnya, kita hendaklah membaca agar dapat memupuk nilai murni seperti rajin membaca. Kemudian kita haruslah membaca kerana dapat mematangkan fikiran. Kesimpulannya, kita mestilah membaca untuk melahirkan insan yang cemerlang dalam pelbagai aspek. Bagi murid yang halus, itu harapan lulus, dapat membuat ulasan seperti ini pun sangat berbaloi, sangat baik, ya. Okey, tapi bagi murid yang cemerlang, sebab ada cikgu-cikgu juga di sini, jadi cikgu jangan halang mereka untuk menulis ayat yang lebih gramatis. Okey, seterusnya. Okey, latihan ulasan, ya. Okey, semua sudah bersedia ke untuk kita sama-sama membuat latihan ulasan? Mari kita cuba menjawab bersama-sama, ya. Ya, ada apa-apa ke? Boleh nampak tak slide saya? Boleh. Okey, terima kasih. Okey, baiklah. Cikgu rasa cikgu dah penat dah baca ni. Jadi cikgu nak salah seorang murid cikgu tolong baca. Ada tak murid dekat sini yang namanya Wani? Ada tak murid yang nama Wani? Kalau ada murid nama Wani, tolong buka mic, tolong baca, ya. Semua paparan yang berada di hadapan. Terima kasih. Ada tak? Tak ada? Okey, kalau tak ada, cikgu mohon orang lain, siapa-siapa boleh baca tak?
yang berada di hadapan. Apa yang dipaparkan di hadapan. Tolong baca. Tolong bantu cikgu untuk baca. Cikgu nak baca dia punya petikan ke tu? Baca semua. Boleh tolong cikgu baca? Okey, sila baca. Hari Sukaneka Taman Keman Tahunan yang diadakan untuk mengeratkan. Okey, seorang je. Okey, siapa tu ya? Minta maaf, boleh ulang semula. Baca daripada petikan di bawah, atas daripada soalan. Okey, ulang kembali. Ada tak ni? Tak dengar ni suara ni. Saya cikgu. Okey, baca. Petikan di bawah berkaitan dengan untuk mengeratkan taman ini. Serta penduduk taman penjelasan tentang kebaikan bergerak untuk membicarakan aktiviti kepada dalam penduduk dialihkan kepada beberapa panjangnya ulasan kamu yang datang. mereka bergotong royong untuk menyediakan peralatan untuk melibatkan diri dalam semua acara yang diadakan. Mereka bertanding bersungguh-sungguh untuk memenangkan acara yang disertai. Di samping bersukan, para penduduk juga berpeluang untuk beramal mesra dan mengenali satu sama lain. Majlis penyampaian ada diadakan selepas semua acara selesai. Kebanyakan hadiah disumbangkan oleh individu dan syarikat tertentu. Dalam ucapan penutup peserta penduduk taman pertama berharap agar keharmonian penduduk dapat dikekalkan. Beliau turut mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua penduduk sebelum bersurat pada penduduk menikmati jamuan yang disediakan oleh kaum ibu. Okey, terima kasih ucapkan. Okey. Macam mana cikgu ditulis? Ada kesilapan di situ, kesalahan ejaan ya, kalau boleh lihat. Okey. Seterusnya. Okey. Bila dah dibaca tadi, jadi apa yang kamu perlu buat? Okey. Dah baca? Tengok soalan kan? Okey, petikan di bawah berkaitan dengan Hari Sukaneka Taman Permai. Tulis ulasan tentang kebaikan Hari Sukaneka. Nak kebaikan tentang Hari Sukaneka. Okey, jadi kita highlightkan. Okey, kita teruskan. Okey, jadi apakah kebaikan Hari Sukaneka berdasarkan teknik wizara tadi? Okey, cikgu bagi masa untuk tengok sebentar teknik wizara ini sebab sekejap lagi cikgu akan berikan quiz kepada murid-murid semua. Okey, dah kan? Dah tengok kan? Okey, jadi okey. Quiz yang pertama, sila klik link yang diberikan oleh cikgu. Semoga berjaya. Okey, link tu boleh dapatkan di ruangan sembang. Okey. Boleh klik di ruangan sembang. Dapat dah ke belum? Ada tak? Tak ada pun cikgu. Tak ada lagi, sebentar lagi. Kejap. Okey, belum dapat lagi ya. Tak dapat, tak apa. Saya letak dekat situ. Dah ada dah. Dah ada. Okey, tak apa. Okey, boleh klik di situ. Okey, murid-murid apabila dah klik pada pautan atau link yang diberikan pada ruangan sembang, murid-murid isi nama murid-murid dahulu, kemudian murid-murid tunggu arahan saya. Okey? Okey, baru seorang
yang join the quiz. Jadi cikgu tunggu. Okay, lain. Klik dan nanti akan kamu tulis nama dahulu ya. Okay. Mari kita buat sama-sama ya. Okay, mari kita menjawab bersama-sama. Okay. Okay, saya tunggu yang lain dahulu. Dah ada. Okay, baik. Ada lagi tak yang nak masuk? Saya tunggu, saya bagi masa 1 minit lagi. Tulis nama. Tak kisahlah nama panjang ke nama pendek ke nama glamour ke. Tak apa, tulis je nama dekat situ. Sekejap. Tengah loading. Ada penonton. Ya. Ada. Okey. Okey, kita tunggu seorang lagi. Siapa yang bertuah ni? Cepat. Okey, masuk sebelum saya memulakan quiz. Okey, boleh tutup mic ya? Sebab ada gangguan suara. Boleh tutup mic ya? Okey, tulis nama dan tunggu sebentar. Okey, seterusnya. Okey, semua sudah bersedia? Mohon tolong tutup mic ya. Mohon siapa yang buka mic tu tolong tutup mic. Ada gangguan ya. Ya. Okay. Siapa yang masih on mic tolong tutup mic. Okay. Tolong tutup mic. Baiklah, seterusnya. Mana senam? Okey. Apakah, saya berikan masa 60 saat saja, apakah kebaikan Hari Sukaneka menggunakan teknik Wizara tadi? Pilih, apakah kebaikan Hari Sukaneka? Okey. Boleh klik jawapan di paparan yang disediakan. Adakah menghargai masa? Adakah mengisi masa lapang? Murid boleh memilih berapa banyak sahaja isi yang murid-murid rasa sesuai berkaitan dengan kebaikan Hari Sukaneka tersebut. Okey. Okey. Lihat di situ.
Okay, baiklah. Terima kasih kerana menjawab. Seterusnya. Mohon ada yang buka mic tu. Tolong tutup mic. Sebab mengganggu ya. Siapa ya? Natasha Natasha tolong tutup mic. Natasha Najwa tolong tutup mic. Natasha Najwa tolong tutup mic. Okey, baiklah. Tadi murid-murid dah jawab, dah mengisi jawapan dalam Slido tadi. Jadi nampaknya bagus murid-murid telah dapat memilih isi-isi yang bersesuaian. Okey. Jadi ada banyak isi yang murid boleh pilih yang bersesuaian dengan kebaikan bersukan, tapi pilih bila dah dapat lebih daripada 4, dapat 5 ataupun 6, jadi murid-murid hanya perlu pilih 4 sahaja yang sesuai. Jadi mari sama-sama bantu Cikgu Wiza untuk tulis dan isikan jawapan yang sesuai. Okey, apa tadi? Petikan ke gambar ke apa? Okey, petikan. Petikan berikut menunjukkan tentang Hari Sukaneka Taman Permai. Baiklah. Apa kehendak soalan tadi? Kebaikan Hari Sukaneka merupakan dapat mengisi masa lapang. Seterusnya menyihatkan tubuh badan. Kalau ingat balik teknik gaya Wizara tadi. Seterusnya memupuk nilai murni dan memupuk perpaduan. Antaranya kita mestilah apa isi tersurat? Kita mestilah buat apa? Bersukaneka untuk Yang lain pun sama, kita isikan jawapan yang sama sebab kehendak soalan dia bersukaneka. Kita haruslah bersukaneka untuk mengisi masa lapang. Selain itu kita perlulah bersukaneka supaya menyihatkan tubuh badan. Seterusnya kita hendaklah bersukaneka agar dapat memupuk nilai murni seperti rajin bersukan. Nampak tak? Bila anda isi memupuk nilai murni, suka saya cikgu ingatkan, tolong tambah sikit, berikan contoh iaitu rajin. Iaitu nilai murni, bagikan contoh nilai murni itu iaitu rajin. Seperti rajin apa? Rajin bersukan. Tadi rajin apa? Rajin membaca. Sekarang ini rajin bersukan. Kemudian kita haruslah bersukaneka kerana dapat memupuk perpaduan. Kesimpulannya kita mestilah bersukaneka untuk melahirkan insan yang cemerlang dalam pelbagai aspek. Kalau murid yang cemerlang, dia akan tambah lagi melahirkan insan yang cemerlang dalam pelbagai aspek seperti aspek rohani, jasmani, emosi, intelek. Itu untuk murid yang cemerlang. Tetapi untuk murid yang halus, harapan lulus, buat sebegini pun sudah memadai. Seterusnya. Kita lihat ulasan lengkap. Ya. Tolong tutup mic ya.
Salin kembali ulasan tersebut. Okey. Petikan berikut menunjukkan tentang Hari Sukaneka Taman Perbai. Kebaikan-kebaikan Hari Sukaneka merupakan mengisi masa lapang, menyihatkan tubuh badan, memupuk nilai murni dan memupuk perpaduan. Antaranya, kita mestilah bersukaneka untuk mengisi masa lapang. Selain itu, kita perlulah bersukaneka supaya menyihatkan tubuh badan. Seterusnya, kita hendaklah bersukaneka agar dapat memupuk nilai murni seperti rajin bersukan. Kemudian kita haruslah bersukaneka kerana dapat memupuk perpaduan sesama jiran tetangga. Ini saya tambahlah, okey. Kesimpulannya, kita mestilah bersukaneka untuk melahirkan insan yang cemerlang dalam pelbagai aspek. Okey, ini adalah ulasan yang lengkap. Kalau murid-murid boleh perhatikan, soalan ulasan tadi, petikan tadi merupakan soalan peperiksaan ulasan pada UPSR pada tahun 2019, tahun lepas punya soalan. Okey. Okey, seterusnya. Kita pergi kepada latihan yang kedua, iaitu murid-murid boleh lihat dulu gambar yang saya paparkan ini. Okey, saya bagi masa untuk baca dan lihat gambar yang saya paparkan. Baiklah, gambar di bawah menunjukkan cara-cara menjaga kebersihan diri. Tulis ulasan kamu tentang gambar yang diberikan dalam bentuk perenggan. Okey. Dalam bentuk perenggan. Jadi ingat murid-murid, bila ulasan mesti tulis dalam bentuk perenggan, iaitu seperti yang Cikgu Wiza bagi tahu tadi, ada 3 perenggan. Pendahuluan, isi-isi dan juga penutup. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Okey. Saya bagi masa untuk melihat gambar ini kerana sekejap lagi murid-murid perlu menjawab kuis. Ya? Okey, lihat gambar. Okay, kita teruskan dengan kuis. Okey, sila klik link yang diberikan oleh guru. Semoga berjaya. Boleh rujuk pada link di ruangan sembang. Okey. Bila dah ada di situ, murid-murid boleh boleh terus menjawab ya soalan tersebut. Okey. Berikan cara-cara menjaga kebersihan berdasarkan gambar rajah yang diberikan. Okey. Ingat tak gambar rajah tadi? Tulis. Apakah gambar rajah yang murid-murid dapat lihat tadi? Bukan tulis nama ya, tulis jawapan terus. Oh, okey, boleh ya? Okey. Okey, bagus. Ada yang kata pula, ada yang tulis sabun, mandi. Mandi paling banyak. Okey. Memotong kuku. Basuh apa tu? Anda apa dia?
Tolong tutup mic ya, murid-murid. Okay, bagus. Jadi murid-murid dapat lihat gambar tersebut. Okay, jadi ingat tak tadi? Tolong tutup mic ya, mengganggu. Ingat tak tadi isi tersurat dan juga isi yang tersirat. Isi tersurat apa yang kamu nampak. Jadi apa yang kamu tulis sekarang ni? Mandi, memotong kuku, menggosok gigi, okey? Itu merupakan isi tersurat. Apa yang kamu nampak berdasarkan bahan rangsangan yang diberikan. Okay. Seterusnya. Okey, saya sambung kembali. Jangan nampak jawapan. Okey. Jadi, cara-cara menjaga kebersihan diri, yang gambar yang pertama adalah mandi. Yang kedua, menggosok gigi. Yang ketiga, mengetik, memotong atau mengerat kuku. Okey, mana-mana jawapan tersebut diterima. Seterusnya, mencuci tangan. Okey, ini adalah isi tersurat. Apa yang kamu nampak? Apa yang kamu nampak dekat gambar tersebut. Jadi, perlu diisi di dalam petak isi tersurat. Okey, petak yang kedua pada perenggan yang kedua. Seterusnya, okey. Sila lihat ruangan sembang. Tolong klik link yang diberikan untuk menjawab kuis yang ketiga. Okey, semoga berjaya semua. Cikgu ucapkan. Jadi, untuk link ni murid-murid perlu tulis nama dahulu dan tunggu sehingga cikgu mulakan kuis. Okey. Murid-murid boleh tulis nama untuk join kuis ini. Boleh klik pada pautan yang diberikan. Okey. Khalif dah masuk, Akmal dah masuk. Okey, bagus. Acik ada. Nabila ada. Zahratul Jannah ada. Mat pun ada. Okey. Setelah klik, isi nama dan tunggu arahan daripada Cikgu Iza. Okay, cikgu bagi peluang kepada murid-murid untuk bersama-sama mengisi kuis ini, untuk masuk sama-sama untuk membuat kuis bersama-sama. Okay, baiklah. Sila pilih. Nama kita tak pilih kita. Sementara kita menunggu murid-murid mengisi nama, nampaknya kita ada latar belakang suara yang sedap. Alhamdulillah ada lagu-lagu yang telah disumbangkan oleh murid-murid. Bagus. Baiklah. Kemudian, okey, kita boleh mula. Sila pilih jawapan yang paling tepat. Okey, saya bagi clue sikit.
kalau saya bagi pembayang sikit, maafkan saya, kalau rasanya tidak cukup 4 isi yang sesuai, mungkin boleh pilih 1, 2 ataupun 3 isi yang sesuai. Tapi sekiranya ada lebih, pilih lebih isi. Okey? Baiklah. Masa menjawab 60 saat dari sekarang. Apakah kebaikan menjaga kebersihan diri menggunakan teknik Wizara? Okey, boleh klik. Manakah isi-isi yang sesuai dan tepat? Okey, baiklah. Yang warna hijau tu betul. Okey. Seterusnya, tahniah diucapkan kepada yang berjaya. Yang tidak berjaya, jangan risau, jangan nangis. Kita usahakan lagi, jangan putus asa. Baiklah, seterusnya kita kembali kepada slide pembentangan kita. Okey. Cara-cara menjaga kebersihan diri. Okey, tadi isi tersurat mandi, menggosok gigi, mengetip, memotong atau mengerat kuku, mencuci tangan. Jadi, apakah isi tersirat yang sesuai? Okey, dapat menyihatkan tubuh badan. Seterusnya, memupuk nilai murni. Bila memupuk nilai murni, tambahkan contoh ya, rajin menjaga kebersihan diri. Seterusnya, menghindari diri daripada penyakit seperti penyakit kuku, kaki dan mulut. Seterusnya, menghindari diri daripada penyakit seperti penyebaran virus. Kalau murid-murid boleh lihat di sini, terdapat 2 isi yang sama. Tak apa. Tak mengapa kalau kita menggunakan isi yang sama. Kan saya cikgu dah katakan daripada awal tadi, sekurang-kurangnya 1 isi tersirat. Seterusnya, mari bantu cikgu untuk selesaikan tugasan ini, iaitu apa tadi? Petikan ke, carta ke, peta iting ke apa? Gambar. Gambar berikut menunjukkan tentang cara-cara menjaga kebersihan diri. Apa soalannya? Apa kehendak soalan? Kebaikan menjaga kebersihan diri merupakan menyihatkan tubuh badan, memupuk nilai murni dan menghindari diri daripada penyakit. Ada 3 sahaja isi yang cikgu tuliskan di sini. Kalau kita lihat pada soalan tadi berbentuk umum. Jadi cikgu ambil kebaikan menjaga kebersihan diri. Cikgu fokuskan kepada kebaikan menjaga kebersihan diri. Sebab dalam soalan tu tak ada menyatakan perlu menjawab berdasarkan apa-apa
apa-apa tugasan lah. Maksudnya dia bagi menjaga kebersihan diri sahaja. Okay, cara-cara menjaga kebersihan diri. Jadi dia tak ada suruh buat kebaikan ke, faedah ke. Okay, jadi kita pilih yang mana yang mudah, yang sesuai. Itu cikgu fokus kepada kebaikan menjaga kebersihan diri. Okay. Seterusnya kita isikan untuk perenggan yang kedua. Antaranya kita mestilah, isi yang pertama tadi. Isi tersurat yang pertama tadi, apa? Ingat tak gambar tadi? Mandi. Okay. Seterusnya isi tersurat yang kedua, menggosok gigi. Seterusnya kita hendaklah isi yang ketiga tadi, mengetip kuku. Isi tu ada pada gambar-gambar yang murid lihat tadi. Seterusnya kemudian kita haruslah mencuci tangan. Okay. Seterusnya, kesimpulannya kita mestilah mengamalkan cara-cara menjaga kebersihan diri. Okay. Habis pukul 12.20. Okay. Sekejap lagi kita habis. Sikit lagi. Cikgu tu cakap sikit lagi. Sekejap lagi nak habis. Sikit lagi. Yay! Oh, cikgu. Mesti ada orang cakap. Mana ada? Kita punya audio tu. Tutup lah. Okay, antaranya kita mestilah mandi untuk menyihatkan tubuh badan. Seterusnya, minta maaf. Selain itu, kita perlulah menggosok gigi supaya dapat memupuk nilai murni seperti rajin menjaga kebersihan diri. Seterusnya, kita hendaklah mengetip kuku agar dapat menghindari diri daripada penyakit seperti kuku, kaki dan mulut. Kalau murid yang halus, dia dapat menghindari diri daripada penyakit pun dah cukup. Mungkin dia tak mampu nak buat contoh, tetapi pada murid yang cemerlang, minta dia untuk buat contoh, supaya ayat itu lebih dramatis. Seterusnya, kemudian kita haruslah mencuci tangan kerana dapat menghindari diri daripada penyakit seperti penyebaran virus. Kesimpulannya, kita mestilah mengamalkan cara-cara menjaga kebersihan diri untuk, saya menggunakan ayat yang sama, melahirkan insan yang cemerlang dalam pelbagai aspek. Seterusnya kita boleh lihat. Kita boleh lihat. Cikgu. Ya, ada apa? Ya. Boleh saya teruskan ya? Cikgu. Cikgu. Ya, ada apa? Habis ke apa? Cikgu. Ya. Cikgu. Cikgu. Ya, ada apa? Baiklah, ulasan lengkap tadi nampaknya. Dah isi dan kamu akan dapat menjawab ulasan yang lengkap. Ya, ulasan lengkapnya adalah gambar berikut menunjukkan tentang cara-cara menjaga kebersihan diri. Kebaikan menjaga kebersihan diri merupakan menyihatkan tubuh badan, memupuk nilai murni dan menghindari diri daripada penyakit. Antaranya, kita mestilah mandi untuk menyihatkan tubuh badan. Selain itu, kita perlulah menggosok gigi supaya dapat memupuk nilai murni seperti rajin menjaga kebersihan diri. Seterusnya, kita hendaklah mengetip kuku agar dapat menghindari diri daripada penyakit seperti kuku, kaki dan mulut. Kemudian, kita haruslah mencuci tangan kerana dapat menghindari diri daripada penyakit seperti penyebaran virus. Kesimpulannya, kita mestilah mengamalkan cara-cara menjaga kebersihan diri untuk melahirkan insan yang cemerlang dalam pelbagai aspek. Bila dah siap, salin kembali dalam kertas jawapan.
Okey, ruangan jawapan. Okey, baiklah. Jadi dengan ini berakhirlah sedikit perkongsian ilmu daripada cikgu. Diharap dengan perkongsian ini dapat membantu murid-murid untuk menjawab soalan berbentuk ulasan dengan yakin dan murid-murid dapat memilih isi yang sesuai. Ingat, menulis ulasan sebenarnya adalah mudah. Okey, sekian, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Puan Anis Suhaida Lisa. Terima kasih cikgu. Cikgu bila nak buat lagi? Cikgu bila nak buat lagi? Terima kasih cikgu. Okey, semua Cikgu. anak hari ni dapat banyak cerita pula. Banyak ilmu hari ni Ya. Ya. Okey. Jangan keluar lagi. Okey. Saya nak bagi link untuk semua dapat sijil. Okey, nak sijil tak hari ni? Nah. Okey, sekejap ya. Okey. Isi, lepas tu nanti dapat sijil. Tapi siapa yang nak record hari ni pun boleh nanti cikgu share juga ya. Okey. Okey cikgu, terima kasih. Sama-sama. Jangan keluar lagi. Terus sekejap. Tunggu sebentar. Terus sekejap ya. Cikgu punya line ni ada masalah sikit ni sekarang ni. Sekejap. Okey, cuba tunjuk. Semua tu buka on camera. Cikgu nak ambil gambar. On camera semua. Terus kena Ada ambil gambar. Sekejap. On camera. Okey, on camera ya. Sekejap. Okey, sekejap ya. Tunggu lagi, cikgu check. Cikgu bagi. Tak gampang cikgu. Ada masalah ni sekejap. Okey, cuba cerita. Seronok tak hari ni? Nak lagi tak lepas ni? cikgu. Nak lagi? Nak lagi? Okey. Okey. Boleh dah ambil dalam ruang chat. Okey. Ambil ruang chat tu. Lepas tu seronok sangat. Okey. Cuba tengok ada tak? Apa? Jangan live lagi. Bukan lagi. Nampak lagi tu. Kita klik pada situ dah pakai sijil. Cikgu. Dapat tak? Tak ada. Tak ada. Belum. Dah ada ke belum? Belum. Belum. Lagi. Okey. Ada tak? Belum. Ada. Dapat ke tak dapat? Tak dapat. Tak dapat. Okey, lagi sekali saya jawab. Okey. Belum dapat lagi. Sekejap ya. Line saya ada problem ni. Sekejap. Okey. Anak-anak, sabar ya. Habis? Ya, belum. Sabar. Lembang. Okey dah. Tiba. Disuruh di mana? Cikgu dah dapat. Ada. Cikgu tak dapat lagi.
Cikgu tak dapat. Saya dulu Jap. Cikgu, saya tak dapat lagi. Ini Okey. Ngin, tengok punya. Ni tak ya. Ni bukan. Kalau ni yang ada tu. Ada. M bla 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 bla. Tak ingat. Ada. Ni. Beda. Aduh. Lain tu. Ini satu ni lagi satu. Ambil yang ni tadi. Cikgu tak ada. M. Ada. Ni satu tu. Pulak 9. Lucu. Si email si nama. Rani. Ni Jap. Nak buat itu macam mana? Tak boleh. Shift ni. Oh, shift tu. Jadi shift ni. Tengah loading. Dah dapat. Mo. Dah dapat. Itu tak boleh. Tak ada lagi. Thank you, dah dapat. Lagi. Dapat, okay, bye. Bila email nama. Yelah, mulut dah. Nanti hampa dapat email. Yang lain. Nanti bagi email. Lepas tu dalam email tu ada sijil. Ada email tu. Kalau dapat sijil dia lah keluar. Cikgu tak dapat lagi. Dah bagi belum? Ada ni kan DVD dulu dia hantar. Cikgu tak dapat. Okey. Tak dapat cikgu. Terima kasih. Tak dapat. Okey, bye-bye. Terima kasih cikgu. Okey, jumpa lagi. Okey. Selamat Raya. Bye. Selamat Raya semua. Selamat Raya ni lah. Okey, boleh dah. Bye-bye. Bye. Bye. Lagi Ni yang kalah tadi. Yang sunuh ni. Dr. Sofia. Hey. Video teacher tak? Bye-bye. Selamat Raya. Bye. Okey, selamat Raya semua. Selamat Hari Raya cikgu. Okey, bye-bye. Selamat Raya teacher. Bye-bye. Okay, salam kat Maya ya. Sofia. Baik. Selamat Raya cikgu. Selamat Raya. Okey. Cikgu. Ya.
Siapa panggil saya tadi? Cikgu saya tak dapat lagi dah linknya. Cikgu saya pun tak dapat lagi Siti. Mesti ke belum? Cikgu. Ya. Belum. Ya, selamat raya bye-bye Chris. Selamat raya. Ya, sayang. Kenapa? Dapat gigi. Kenapa lagi? Ya, tunggu sekejap. Betul tak Cynthia tu letakkan email? Dah isi belum? Dah. Dah, okey. Bagi saya lagi. Okey. Dah isi belum? Dapat dah. Kalau email salah, tak dapat lah. Email kena betul. Okey, dah boleh left dah. Siapa dapat email dah boleh left. Dah dapat CJ boleh left dah. Ya. Okey, bye-bye. Bye semua. Bye selamat raya. Raya. Okay, thank you Alvina. Okay, bye-bye Natasha. Bye. Bye. Okay, bye Zarasun, Jana. Bye-bye Vivian. Bye-bye Nadia Sofia. Bye-bye. Ya, salam kat kakak. Bye ya. Okay, kita sudah bersedia. Okay. Bye-bye. Jumpa lagi nanti. Lepas raya kita buat lagi, okay? Ya? Bye. Ya sayang, kenapa? Kamu panggil saya? Selamat Raya. Selamat Raya. Bye-bye Alif. Bye. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Okay, lepas raya kita buat lagi, okay? Yeay. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Okay. Dah boleh left dah. Cikgu, Ya saya. tak dapat CJ lagi.